Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 23 Julai bersama saya, Vanessa Mering. Tarikh 22 Julai 1963 wajar diperingati sebagai titik permulaan Sarawak mempunyai kuasa untuk ditadbir oleh anak Sarawak sendiri apabila mendiang Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan dilantik sebagai Ketua Menteri pertama Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata sejak 100 tahun pemerintahan keluarga Brooke diikuti penaklukan oleh Jepun dan seterusnya penyerahan Sarawak kepada pentadbiran British, negeri ini tidak pernah mempunyai kerajaan yang ditadbir oleh anak Sarawak sendiri sebagai ketua kerajaan. Justru itu katanya, Hari Sarawak yang diraih setiap tahun menjadi titik penyatuan rakyat untuk mengejar impian menjadikan Sarawak sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Beliau turut bertegas dalam mempertahankan hak Sarawak seperti mana yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. MA 63 is a sacred agreement that cannot be changed or diluted in any way and in whatever form. What our Sarawak leaders had included then as provision in the agreement as part of Malaysia were what they considered as necessary to protect the rights and interests of Sarawak and its people during their time, during our time, and after our time. Beliau berucap pada majlis perayaan sambutan Hari Sarawak 2022 yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib. Hari Sarawak merupakan hari kebanggaan kepada seluruh rakyat Sarawak yang mempunyai signifikan sejarahnya yang tersendiri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pengisytiharan 22 Julai sebagai cuti umum pada tahun 2016 membawa makna yang amat besar. Sarawak mengingati perjuangan tokoh-tokoh pemimpin yang telah berjasa dan membawa kepada kemerdekaan Sarawak. Ujarnya, pemilihan Sibu sebagai tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Sarawak tahun ini juga amat bertepatan kerana ia merupakan tempat lahir tokoh sejarah penting iaitu Rosli Dobi. Beliau berkata demikian dalam ucapan alu-aluan bersempena sambutan perayaan Hari Sarawak 2022 di Stadium Tertutup Sibu. Selaku Menteri Bertanggungjawab sambutan kali ini, beliau berharap generasi muda dapat menghayati pengorbanan tokoh dan pemimpin Sarawak yang tidak ternilai harganya. Hari Sarawak 2022 yang disambut semalam diterjemah dengan pelbagai pengisian dalam menzahirkan semangat cintakan bumi Kenyalang. Sambutan turut diraih dengan kempen derma darah yang mendapat sambutan menggalakkan daripada warga Kuching. Presiden Persatuan Pembangunan Insan Sarawak PPIS Manjit Sidhu berkata, kempen derma darah kali ini merupakan anjuran bersama PPIS, Lion Club of Kuching City dan Persatuan Bulan Sabit Merah bagi menunjukkan rasa prihatin rakyat dalam membantu pihak hospital meningkatkan bekalan darah. This is a campaign untuk Sarawak Day to alert semua orang that to donate blood is actually to save a life. Rata-rata penderma berharap ia dapat membantu golongan yang memerlukan darah. Saya rasa hari ini adalah hari yang istimewa, Hari Sarawak. Jadi bagi saya untuk meraihkanlah Hari Sarawak hari ini. Jadi saya turun untuk mentera berdarah untuk membantu masyarakat kita. Yang ini untuk menyambut Hari Sarawak lah. So to do a good cause also lah for everyone. So I decided to donate blood in that celebration lah. Sebab untuk mengingati Hari Sarawak dan sedikit sebanyaklah dapat membantu orang Sarawak sesiapa yang memerlukan darah.
Sementara itu, pada program 722 Dance for Sarawak 2.0, Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin memberitahu rakyat Bumi Kenyalang digalak meraihkan hari bersejarah dengan menganjurkan pelbagai aktiviti ke arah mewujudkan perpaduan di samping mengibarkan bendera Sarawak sebagai tanda semangat patriotik kepada tanah air. Sambutan turut diraih dengan aktiviti mengayuh bersama Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni bersama hampir 100 orang pengayuh pada program Kayuhan Semarak Hari Sarawak 2022. Sementara Sarawak Forestry Corporation SFC bersama rakan strategik Petronas dan agensi berkaitan meraihkan Hari Sarawak dengan melaksanakan program pembersihan terumbu karang di sekitar perairan Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti yang melibatkan seramai 33 orang penyelam. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak berusaha meminimalkan permasalahan paip utama di negeri ini agar kes kebocoran paip utama tidak berulang. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mendedahkan setakat Jun tahun ini pihaknya merekodkan 3,856 kes permasalahan dan kebocoran paip. Kejadian paip bocor ini bukan saja berlaku di kawasan kita, malah di semua kawasan, seluruh negara, seluruh dunia dan sebagainya. Jadi kita pastikan bahawa kita dapat mengurangkan kejadian paip bocor ini. Maka kita kumpulkan semua data-data di bawah statistik kita dan kita pastikan bahawa ianya kurang tahun demi tahun. Beliau menjelaskan kes tersebut direkodkan menerusi 4 agensi di bawah kementerian yang mengendalikan kawasan masing-masing iaitu Lembaga Air Kuching dengan 394 kes, Lembaga Air Sibu 1051 kes, Laku Management 380 kes dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar 2031 kes. Ujarnya beberapa faktor utama menjadi punca sering berlakunya masalah tersebut. Antaranya tekanan air yang tinggi, perpaipan lama, proses penyambungan yang tidak berkualiti dan juga pergerakan tanah. Pihaknya juga melaksanakan penggantian paip-paip lama untuk mengurangkan kes paip pecah selain membina tangki aras tinggi. Datuk Abdul Rahman menambah, pelan jangka masa panjang kini dalam proses pelaksanaan adalah penyambungan grid air yang dihubungkan ke setiap bahagian agar dapat menyelesaikan masalah tiada bekalan air sekiranya mengalami masalah perpaipan dengan sokongan saluran air dari bahagian ke bahagian yang lain. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam temu bual khas di Kuching. Sementara itu, beliau memaklumkan projek perintis juga dilaksanakan di beberapa bahagian iaitu penggunaan smart water meter yang membolehkan setiap agensi memantau perpaipan dan mengenal pasti kawasan yang mengalami masalah air dengan cepat selain menentukan bacaan meter secara digital dari kediaman masing-masing. Antara kawasan tersebut termasuk di Serian, Bau, Asarjaya dan Simunjan. Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia Tuan Yang Terutama Charles Hay mengadakan lawatan ke Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC di Kuching pada Khamis lalu. Ia merupakan sebahagian daripada program beliau semasa lawatan rasmi 5 hari ke Sarawak sejak Ahad lepas. Menurut kenyataan media SBC, kunjungan Tuan Yang Terutama Charles dan rombongan disambut oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SBC, Margarita Naming. Dalam lawatan itu, rombongan tersebut antara lain diberikan taklimat mengenai tumbuhan menarik yang digunakan oleh penduduk asal Sarawak, lawatan ke Proof of Concept, Algae Production Facility serta melawat Natural Product Library iaitu koleksi eksklusif dari spesies tumbuhan dan mikroorganisma unik dari hutan hujan Borneo. Kenyataan berkenaan turut menyebut semasa lawatan itu, SBC menyuarakan minat yang mendalam untuk mewujudkan kerjasama berpotensi dengan rakan sejawat British di dalam industri biologi. Tuan Yang Terutama Charles pula menyatakan bahawa terdapat peluang besar untuk syarikat British bekerjasama dengan Sarawak dari segi projek dan penyelidikan berkaitan biodiversity dan pengkomersialan. Pencapaian 2 pingat emas di kejuaraan Bina Badan dan Sukan Fizikal Asia kali ke-54 di Maldives, hadiah atlet Bina Badan Buda Anca untuk Hari Sarawak tahun ini. Buda memenangi pingat emas dalam 2 acara di kejuaraan Bina Badan 65 kg dan Sukan Fizikal Asia kali ke-54 di Republik Maldives pada 15 hingga 21 Julai lalu bersama beberapa atlet Bina Badan lain negara.
terkejut dengan sambutan luar biasa ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Ketibaan beliau bersama Filomena Sia yang meraih tempat keempat kategori wanita disambut oleh Presiden Persatuan Bina Badan Negeri Sarawak, Datuk Wee Hon Seng, ikon tinju negara, Major Sapo Biki dan gabungan orang asal Sarawak yang diketuai oleh Peter John Jaban yang lengkap dengan pakaian tradisional. Saya telah membawa dua pingat ini, pingat emas, dan saya rasa saya hadiahkan di hari yang amat istimewa itu, iaitu Hari Sarawak. Selepas ini, beliau akan berehat untuk 2 minggu sebelum meneruskan latihan bagi persediaan kejohanan sedunia seterusnya di Phuket, Thailand pada 6 hingga 12 Disember ini. Bagi Datuk Wee, pencapaian ini bukan mudah untuk para atlet bina badan kerana latihan terhalang sejak pandemik selain peningkatan kos makanan tambahan yang diperlukan untuk sukan tersebut. Ini termasuk menyeru sokongan ramai pihak untuk membantu mereka dalam menjayakan latihan dan persediaan untuk sukan ini. I think to me, I feel so proud to be the president, and I feel so proud that they have bring glory to Sarawak. Not only this time, I think last few months already contributed to the SEA Games also. Untuk kempen Malaysia di Maldives, Malaysia memperoleh 2 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa di kejohanan tersebut, dengan pingat emas disumbangkan oleh Buddha Acah, perak oleh Dr. Melvin Abdullah yang juga merupakan anak Sarawak, selain Syed Faizal Syed Ali melalui kategori susuk tegap lelaki. Manakala pingat gangsa disumbangkan oleh Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah melalui kategori susuk tegap lelaki dan Wong Ngai Huang melalui kategori bina badan lelaki Masters umur 50 hingga 59 tahun. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 23 Julai berakhir di sini. Jumpa lagi dan salam keluarga Malaysia.